penonton dengar 40% lagi murah, macam mana buat duit? Jadi macam mana kita nak menjelaskan persepsi itu? Sebenarnya kita lebih kepada memanglah kita nak mengaut dalam perniagaan mesti mendapat keuntungan. Tetapi jauh lebih penting iaitu kita mempunyai tanggungjawab sosial. Iaitu memastikan membantu rakyat untuk memiliki rumah sebenarnya. Menambah nilai hidup orang itu lebih penting daripada mengaut keuntungan dari segi perniagaan sebenarnya. Dan kita yakin bahawa apa yang kita buat ini akan mendapat rahmat daripada Allah SWT. Kita ada keuntungan-keuntungan lain yang boleh kita capai dari segi pembinaan rumah tersebut. Kalau kita melihat dari segi keuntungan 40% itu sebenarnya skim yang sistem yang kita membuat, kita menggunakan kaedah yang dipanggil IBS, iaitu Industrial Building System, yang mana dari segi produksinya ataupun dari segi hardware-nya itu lebih murah berbanding dengan konvensional yang dibuat perumahan-perumahan yang biasa dibuat. Sebab itulah kita banyak lagi perkara-perkara yang kita boleh reducekan dari segi harga market yang sebenar. Dari situlah keuntungan yang boleh kita capai, walaupun tidak banyak tetapi jauh lebih penting kita membantu rakyat dan kerajaan untuk memastikan rumah mampu milik ini dapat disediakan. Okey, Dato' Nazrul sendiri, kalau kita tengok, Dato' ada menyebut tadi penjual air batu pun boleh beli. Jadi mungkin ada syarat-syarat lain, mungkin dari segi umur, mungkin apa lagi yang perlu dipenuhi untuk memohon perumahan ini. Syarat-syarat yang diperlukan sepatutnya rakyat dan peserta-peserta ini perlu berhubung dengan unit perumahan di setiausaha kerajaan negeri masing-masing untuk mendapat keterangan yang lebih lanjut. Bagi kita, usia adalah 40 tahun ke bawah dan pendapatan mestilah 3,000 ke bawah. Yang lebih terperinci lagi, saya berharap agar penduduk-penduduk yang berminat, rakyat-rakyat yang berminat mesti ke unit perumahan SUK, setiausaha kerajaan yang berdekatan, untuk mendapat maklumat yang lebih terperinci, isi borang, dan itu merupakan satu lebih kita perlukan. Sebab bila tiada data macam mana kerajaan ingin memanggil interview dan sebagainya, proses dan sebagainya, kita tidak boleh salahkan pada kerajaan dan mana-mana agensi, sedangkan kita tidak mengisi borang, kita tidak berhubung. Saya menyerulah pada rakyat-rakyat yang di bawah sana, khasnya pada penduduk yang kurang kemampuan, yang ingin memiliki rumah, pergilah berhubung dengan pihak setiausaha kerajaan negeri masing-masing yang berdekatan. InsyaAllah mereka di sana boleh bantu. InsyaAllah. Untuk Koperasi Putrajaya sendiri, 20,000 unit akan dibina di seluruh Malaysia, dan ini merupakan sebahagian daripada 1 juta sebenarnya rumah yang akan dibina untuk rumah mampu milik yang akan dibina untuk rakyat Malaysia sendiri. Bagaimana pula dari segi kerjasama dengan institusi keuangan ataupun bank? Dari segi institusi keuangan dan bank ini, kita mengharapkan sokongan penuh daripada pihak Kementerian Keuangan sebenarnya. Yang mana memanglah kalau kita lihat bank, institusi keuangan mempunyai dasar-dasar tertentu walaupun untuk memastikan keuntungan dari segi perniagaannya. Tetapi kita ada satu ruang yang perlu kita beri perhatian dari segi social obligatory, yang mana kita nak memastikan kerajaan membantu dari Kementerian Keuangan mengarahkan bank-bank untuk membantu mana yang boleh dibantu, dengan syarat tidak merugikan pihak bank tersebut. Laman webnya, Datuk, ya, kalau penonton kita ingin mendapatkan lebih banyak maklumat. Kita ada www.koperasi Pembangunan Hartanah Putrajaya ataupun kphbb.com.my. Tapi untuk sementara ni saya kira masih under construction, under penyelenggaraan, dan ada masalah-masalah tertentu lah. Lihat sekarang ni macam mana, Datuk? Anggarannya di antara berapa sehingga berapa? Anggaran rumah yang kita
Lebih kurang daripada 80,000 ke 120,000. Saya kira dengan harga itu rakyat dalam keadaan hari ini mungkin mampulah dengan harga yang kami tawarkan tersebut. 80 ke 120,000. Dan dari segi jenis rumah, adakah jenis rumah teres atau rumah pangsa, kondominium? Kita daripada segi jenis kita ikut kehendak kerajaan negeri. Sekiranya kerajaan negeri Pahang katakan ingin menyuruh kita membuat rumah berkembar, kita akan buat rumah berkembar. Kerajaan negeri Melaka inginkan kita buat rumah pangsa, apartmen, kita akan buat apartmen. Kita tertakluk pada kerajaan negeri. Dan selalunya lebih banyak kita cadangkan pada rumah berkembar kerana ianya mempunyai kawasan, keluasan 1,000 kaki rumah, berdinding 1,000 kaki dan keluasan tanah 2,800 square feet, yang mana keselesaan. Kita mahu rakyat rasa selesa. Macam mana negara ini selesa, begitulah rakyat perlu rasa selesa. Ini minimum 3 bilik ya? Minimum 3 bilik. 3 bilik, 2 bilik air. 2 bilik air. Pesanan Datuk Nasruddin mungkin kepada para penonton kita supaya tampil untuk merebut peluang ni? Saya menyarankan agar para penonton, khususnya seluruh rakyat Malaysia yang seharusnya tahu bahawa hari ini kerajaan telah buat macam-macam cara untuk membantu. Di antaranya seperti yang Datuk Pengerusi sebut tadi, iaitu skim jaminan kredit perumahan, yang mana golongan yang berpendapatan rendah dan yang tidak mempunyai slip gaji seperti para nelayan, petani dan mungkin pekerja-pekerja kontrak dan sebagainya boleh memohon dengan kaedah-kaedah tertentu di atas jaminan yang disebut tadi, skim jaminan kredit perumahan. Oleh itu saya kira adalah dituntutlah kepada seluruh lapisan masyarakat, baik dari segi kepimpinan, pihak kerajaan, mungkin ahli parlimen, wakil rakyat, pegawai daerah, sektor kerja negeri untuk memberi kerjasama untuk memastikan projek ini dapat berjalan dengan baik dan rakyat dapat menikmati hasil projek ini dengan jayanya. Terima kasih Datuk, dan kita harapkan banyak sebenarnya yang dapat tampil dan juga memastikan rumah mampu milik ini mampu menjadi mereka dapat mencapai matlamat memiliki sebuah rumah yang selesa.